Di dalam yang kedua, dalam kisah Ashabul Kahfi, mereka ada masalah. Tetapi siapa yang menyelesaikan masalah mereka? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila engkau jaga Allah, Allah jaga engkau. Masalah engkau settle. Ihfazillah yahfazka. Engkau jaga Allah, Allah jaga engkau. 309 tahun engkau tak payah makan, engkau duduk sini, Allah yang kenyangkan engkau. Kau tak payah fikir masalah isteri kau tak payah fikir masalah anak kau tak payah fikir raja yang zalim, kau tak payah fikir jiran yang jahat. 309 tahun kau betul-betul rehat. Itulah Allah jaga. Kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah settle masalah kita. Dalil Ashabul Kahfi. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan, alhamdulillah pada malam ni saya diminta untuk bercakap tentang Ashabul Kahfi dan sedikit tentang masalah berkenaan dengan bulan Rajab yang sekarang kita sedang masuk. Dah berada di dalam bulan Rajab. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Yang pertama, Ashabul Kahfi. Baik. Dia ada dua perkataan di situ, Ashabu dan satu lagi Al-Kahfi. Ashabul Kahfi maknanya ahli-ahli, sahabat-sahabat. Al-Kahfi maknanya gua. Ashab maknanya ialah orang-orang. Ataupun kita sebut sahabah. Sahabat-sahabat. Al-Kahf maksudnya ialah gua. Al-Kahfi. Gua ni ada dua. Orang Melayu kalau gua lah. Orang Arab kalau gua tu dia ada dua. Satu gua kecil. Gua kecil nama dia Ghar. Kalau gua yang besar nama dia Kahfi. Yang Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah, Nabi Muhammad bersembunyi dengan Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar dalam gua tu, gua kecil. Boleh muat 2 orang je. Maka dia tak dipanggil gua, dia dipanggil Ghar. Kalau gua kecil nama apa? Ghar. Ashabul Kahfi, gua dia besar. Bukan kecil. Bila dia besar, nama dia Kahfi. Baik, ulang balik. Kalau gua kecil, nama dia Ghar. Kalau gua besar, jadilah. Senang aja orang Palong ni. Sekali terang dah dapat dah. Yang kecil nama apa? Yang besar? Al-Kahfi. Baik. Yang Ghar itu kecil, boleh muat 2 orang dekat tepi bukit, dalam bukit tu ada 2 orang, 3 orang boleh muat. Macam kisah yang Nabi hijrah. Kecil je, nampak zelaknya. Kalau gua Kahfi dia besar. Bagi tuan-tuan yang pernah melawat Al-Kahfi di Jordan, dia ada banyak pertikaian, dia ada yang klaim, Kahfi, gua Kahfi itu ada dekat dengan Turki. Ada yang mengklaim bahawa di Turki pun ada gua yang kata Ashabul Kahf. Tetapi yang lebih orang ulama' mengatakan bahawa Ashabul Kahfi itu guanya berada di Jordan. Jadi akak-akak, abang-abang kalau dah pernah pergi ke Jordan, pernah sampai ke gua Kahf, maka kita tengok gua dia besar. Belah kanan pun ada, belah kiri pun ada, tengah-tengah dia pun ada. Dan kita boleh tengok dengan cermin, dengan bulat cermin tu kita boleh nampak keadaan dalam gua tu. Dan di atas daripada gua tadi ada masjid. Seperti mana yang disebutkan oleh Allah di dalam Quran tentang perjalanan matahari turun dan naik. Diceritakan tentang kedudukan gua tu. Jadi kalau Allah izin, kalau kita ada duit, yang mana belum pergi, kita melawat Ashabul Kahfi. Baik. Allah Ta'ala sebut di dalam Quran, Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba.
Apakah kamu menyangka? Am hasibta? Apakah kamu mengira? Apakah kamu menyangka? Anna ashabal kahfi, akan pemuda-pemuda gua, akan sahabat-sahabat gua itu, min ayatina ajaba, daripada tanda-tanda kebesaran kami yang mengajaibkan. Adakah kamu sangka bahawa mereka itu satu benda yang besar, tidur 309 tahun, tak bangun-bangun, itu adalah perkara yang ajaib? Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba. Allah tanya pada kita dengan perkataan am. Am tu dia soal. Allah tanya pada kita, am hasibta, adakah kamu mengira? Maknanya tuan-tuan, ayat ini menjawab tentang persoalan orang-orang kafir datang menemui Rasulullah. Mereka bertanya kepada Rasulullah tentang ashabul kahfi. Mereka bertanya kepada Rasulullah tentang Zulkarnain. Mereka bertanya kepada Rasulullah tentang kisah Nabi Musa dengan Khidir. Mereka datang bertemu dengan Rasulullah, tanya pada Rasulullah, kalau kau betul Nabi, kau ceritakan pada kita orang, apa dia tentang ashabul kahfi. Sebab mereka menyangka bahawa kisah ashabul kahfi ni hanya diorang je tahu. Orang lain tak tahu. Hanya bangsa dia orang saja tahu. Orang lain tak tahu pun tentang ashabul kahfi. Tentang Zulkarnain, orang lain tak tahu. Dan kalau Nabi Muhammad tu Nabi, mesti Nabi Muhammad tahu. Seolah-olah mereka menjadi bangga kerana dapat mengetahui kisah ashabul kahfi. Mereka datang untuk challenge Rasulullah. Bahasa orang utara, mai nak dah. Nak dah tengok. Kalau betul Nabi, dia mesti tahu. Kalau dia betul Rasulullah, mesti dia tahu. Puak-puak ni datang, datang tu macam nak challenge Nabi Muhammad. Seolah-olah benda tu sangat besar pada mereka. Seolah-olah ashabul kahfi tidur 300 tahun, besar bagi mereka. Bahasa gitu. Maka Allah menurunkan ayat, menurunkan suratul kahfi, menjawab persoalan mereka. Apa kamu sangka kisah ashabul kahfi itu ajaib? Apa kamu sangka benda tu besar sangat? Kenapa kamu tak tengok matahari lagi besar daripada ashabul kahfi? Kalau matahari Allah boleh buat, takkan Allah tak boleh tidurkan orang 309 tahun? Mana ajaib? Matahari ke orang tidur? Matahari lagi ajaib. Berapa juta tahun dah. Naik, turun, naik, turun, naik, turun. Tak adanya pedak matahari itu. Tak ada tersilap dia matahari itu. Elok je tuan-tuan, pukul 12 besok, tegak di kepala kita. Sekejap lagi 8:30 lebih sikit, datanglah isyak dia. Tak pernah matahari. Langit lagi ajaib. Tak ada tiang, tak ada runtuh pun. Khalaqas sama bighairi imad. Dijadikan langit tanpa ada tiang. Khalaqas samawat bighairi imad. Dijadikan langit-langit tanpa tiang. Lagi pelik. Punya besar, punya luas. Dan tak ada tiang. Kenapa kamu tak heran? Kenapa kamu rasa pengetahuan kamu tentang ashabul kahfi itu dah besar sangat sampai datang jumpa Nabi Muhammad, nak challenge Nabi Muhammad? Allah buat langit lagi tinggi. Allah buat matahari lagi hebat. Allah buat bulan hebat. Allah jadikan diri kamu tu pun hebat. Kenapa tak rasa hebat dengan keciptaan Allah dalam penciptaan kita? Bayangkan Allah ciptakan manusia daripada Adam, daripada tanah. Khalaqahu min turab. Daripada tanah jadi orang. Lagi pelik. Kak Som, dari tanah jadi orang Kak Som. Boleh bercakap, boleh berjalan, boleh makan. Masya Allah. Daripada air boleh jadi orang. Pelik tu. Adam daripada tanah. Jadikan dia kahwin dengan Hawa. Dapat keturunan, kita ni daripada air benih. Min nutfatin
amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Allah jadikan kita daripada air yang terpancar. Lagi pelik, daripada air boleh jadi kita. Suara tak sama, muka tak sama, cap jari tak sama, rambut DNA tak sama, muka tak sama, hidung tak sama. Berbilion manusia, tapi Allah jadikan kita tak sama. Suara tak sama, apa pun tak sama. Lagi pelik, tiba-tiba dia orang mengetahui tentang Ashabul Kahfi, mereka dah rasa pengetahuan mereka tu cukup hebat, sampai mereka mari datang jumpa Rasulullah, nak tengok Nabi Muhammad ni betul ke Nabi. Kalau dia Nabi, mesti dia tahu. Kami je tahu Ashabul Kahfi. Mana dia tahu? Gitu. Sekali Allah turunkan surah Al-Kahfi, menjawab kebanggaan orang-orang Yahudi tadi. Menjawab kebanggaan orang-orang kafir tadi, tuan-tuan, yang mengatakan mereka mengetahui lebih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah dia. Kenapa surah Al-Kahfi ini diturunkan. Menjawab cabaran orang-orang kafir kepada Rasulullah. Yang mengatakan kalau Rasulullah tu betul Nabi, dia mesti bagi tahu. Mesti dia tahu tentang Ashabul Kahfi. Nabi Muhammad mana ada pergi sekolah. Pengetahuan tentang benda ni mana ada sampai pada orang Arab. Kita je tahu. Mereka mencabar Nabi Muhammad. Akhirnya Allah yang bagi tahu. Menunjukkan bahawa benarnya Al-Quran itu. Baik. Am hasibta anna ashabal kahfi. Saya dah terang pada tuan-tuan. Ashabul kahf, anak-anak muda. Mereka bukan anak orang biasa-biasa, tuan-tuan. Mereka adalah anak orang yang hebat-hebat di zaman dia orang. Apabila raja yang sesak mengambil alih pemerintahan di negara dia orang, raja ni mula memaksa rakyat dia menukar agama. Daripada menyembah Allah, udah menyembah tok pekong matahari pula. Dia upahnya pahaman rakyat. Macam-macam lah nama raja ni. Ada yang kata Dikyanus lah, ada yang kata Dikyus lah, macam-macam. Akhirnya, siapa yang ikut raja selamat. Siapa yang tak ikut raja, nak kekal dengan agama Allah, agama yang benar, siap. Matilah korang. Maka berduyun-duyunlah orang nak menyelamatkan reta, menyelamatkan benda, menyelamatkan nyawa kononnya, mengikutlah agama raja tadi yang menyembah matahari tadi. Tetapi tidak kepada Ashabul Kahfi. Mereka pakat seorang. Kau macam mana, Mat? Aku tak ada pasal nak sembah matahari. Engkau, Din? Tidak lah. Aku nak sembah Allah. Engkau sok? Nyembang sama-sama dia orang. Kalau kita duduk dalam negeri ni, hancur kita. Lebuh kita, kata dia. Artinya macam mana? Kita larilah pada negeri ni, selamatkan iman kita. Tuan-tuan jangan tanya saya pula, Ustaz Dembel tu orang Perak ke? Tidak. Saya translate, tuan-tuan. Kita kalau duduk dalam negeri ni lebuh kita, rosak iman kita, macam mana kita sembah Allah, mana mau sembah mataharinya. Kalau begitu, jom kita selamatkan iman kita. Kita jaga akidah kita. Kita takkan tunduk kepada dia. Akhirnya mereka pun bersembunyi dalam gua. Bila dipanggil, mana dia anak-anak muda 7 orang tadi? Cari cepat. Satu gerakan, satu negeri cari. Selongkar, mencari, membongkar, buat macam-macam ekspedisi, macam-macam operasi, mencari anak muda 7 orang. Malah nak cari dah tak jumpa dah. Balik jumpa raja, tuanku, kita orang dah cari. Memang tak jumpa dah. Udah lebuh dah. Kalau dia orang masuk dalam gua tu pun kami dah tutup pintu gua tu. Tah gua mana dia orang tutup. Akhirnya tutup cerita. Tidak ada lagi kedengaran berita. Lama-lama orang dah tak menyimbang lagi dah tentang kisah 7 orang yang bersembunyi tadi. Dan mereka beranggapan bahawa 7 orang ni pun dah terperangkap, dah mati ke apa benda. Tuan-tuan yang saya hormati,
Maka mereka pun Allah tidurkan di dalam gua tadi selama 300 tahun mengikut kiraan kita, mengikut kiraan Masihi, dan ditambah 9 tahun lagi mengikut kiraan kita. Ahlul Kitab kira 300 tahun, kalau kita kira ditambah 9 tahun, dia menjadi 309 tahun. Tuan-tuan yang saya muliakan, dalam kisah Ashabul Kahfi ini tuan-tuan, terlalu banyak kisah, terlalu banyak cerita, terlalu banyak pengajaran yang kita boleh ambil. Pertama, apa pengajaran dia? Nabi Muhammad kata, di akhir zaman kita akan menghadapi fitnah dan pembohongan Dajjal besar-besaran. Pembohong yang paling besar akan sampai di akhir zaman. Nama pembohong itu ialah Dajjal. Kalau orang tanya kita apa makna Dajjal? Dajjal maknanya pembohong. Maka tuan-tuan, bila sampai di akhir zaman, Nabi Muhammad kata, nak selamat daripada Dajjal, bacalah 1 sampai 10 daripada surah Al-Kahfi. Akak-akak dah hafal dah? Alhamdulillahillazi. Alhamdulillah. Sampai habis. Ustaz, makcik baca, makcik dah hafal dari ayat 1 sampai 10, tak ada pun perkataan Dajjal. Kata nak selamat daripada Dajjal, tapi dalam ayat tu Ustaz tak ada pula Allah cerita tentang Dajjal. Masya Allah tuan-tuan. Akak kita daripada tadi ambil gambar, tak ambil gambar. Ni parah ni tuan-tuan. Baik. Masalah dia, tak semestinya ada cerita Dajjal dalam tu baru kita nak baca cerita Dajjal. Bila Nabi kata itu adalah satu ayat, satu usaha untuk kita selamat daripada Dajjal. Baca saja. Kenapa kau baca 1:10 surah Kahfi? Sebab Nabi suruh baca. Tapi tak ada pun Dajjal. Apa masalah kau? Memang Dajjal tak ada di situ. Dalam Quran, satu Quran tak ada Dajjal. Yang ada dalam hadis. Tetapi bila sebut Nabi kata baca untuk selamat daripada Dajjal, maka aku pakai cakap Nabi. Walaupun dalam tu tak ada kisah tentang Dajjal. Maka kita pun belajar bahawa Al-Quran itu ialah benteng. Al-Quran itu adalah ubat. Al-Quran itu adalah penawar. Macam-macam penyakit kita boleh guna Al-Quran. Macam-macam masalah kita boleh guna Al-Quran. Macam-macam tujuan selagi mana tak haram kita boleh pakai ayat Quran. Kalau membaca surah Al-Kahfi 1:10, walaupun tidak ada Dajjal dalam dia boleh dipakai. Apatah lagi tuan-tuan dalam banyak benda-benda lain. Ada misalnya ada orang yang ambil daripada surah Al-Waqi'ah, dia ambil air, dia letak tapak tangan, dia baca la yusaddaun anha wa la yunzifun. Dia pun letak. Kenapa kau buat macam tu? Saya sakit kepala, saya migraine. Saya letak air dalam tapak tangan saya sedut. Dan saya bacakan doa. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut, di dalam syurga itu tak ada siapa yang sakit kepala. La yusaddaun anha wa la yunzifun. Tak ada siapa pun yang sakit. Mudah-mudahan dengan usaha yang aku buat, hilang sakit kepala aku. Hukum dia harus. Baik. Kita tengok apa dia yang ada, yang Nabi sebut. Kena baca Al-Kahfi, nak selamat daripada fitnah Dajjal, ayat terakhir tu. Ayat yang ke-10 tuan-tuan tu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allah Ta'ala sebut tentang doa Ashabul Kahfi. Apa doa dia? Rabbana, wahai Tuhan kami. Atina min ladunka rahmah. Datangkanlah kepada kami daripada sisi Engkau, ya Allah, rahmat. Wahai lana min amrina rasyada. Kau berilah bimbingan, kau aturkanlah kami, ya Allah, kebijaksanaan, petunjuk, ya Allah. Inilah doa yang dibaca oleh mereka, akhirnya Allah tolong mereka. Jadi tuan-tuan, apa yang kita nak
di zaman Dajjal, di akhir zaman ni. Dua benda yang kita minta berdasarkan firman Allah dalam suratul Kahfi. Dua. Pertama, kita minta supaya Allah Ta'ala berikan kepada kita rahmat, kasih sayang. Kalau tak ada rahmat Allah, tuan-tuan, tak tahu nak jadi apa pada kita. Yang pertama yang kita minta daripada Al-Kahfi ayat 10. Allah Ta'ala kata, ya Allah, kita minta rahmat. Kalau tak ada rahmat ni tak tahulah tuan-tuan. Oi, cabaran akidah di zaman sekarang hebat. Cabaran akidah. Orang tak percaya pada Rasulullah. Orang tak percaya adanya Allah. Orang tak percaya Islam. Orang kata Allah tu tak ada. 5 hari lepas ada satu mak datang jumpa saya mengadu anak dia. Anak dia kahwin dengan orang putih yang tak ada agama. Etis. Menantu dia etis. Bayangkan tuan-tuan, makcik pening kepala ustaz mikirkan anak perempuan makcik ni. Menikah dengan jantan, jantan tu pula tak percaya adanya Tuhan. Nak panggil menantu ke panggil hantu ustaz? Dia kata kalau Allah tu ada, mana? Kalau Allah tu ada, saya nak tengok. Menang mak dia. Dah kahwin, dah beranak dah. Udah 3 anak ustaz. Atau agama je ni. Tak tahu lah ustaz. Anak makcik pun tak tahu. Ah, sudah tuan-tuan. Masya Allah, tabarakallah, apa nak jadi ni tuan-tuan. Oh. Yang kita minta rahmat. Sebab di akhir zaman ni tuan-tuan, banyak orang terang-terang melanggar perintah Allah. Kalau nak ikutkan tuan-tuan, dah halal balak sampai. Dah halal balak sampai. Orang Islam sama orang Islam bergaduh, tak pernahnya baik. Kita sama-sama kita ni, tak pernahnya baik. Sedangkan Allah memerintahkan kita supaya bersatu padu. Mari bangsa kita sejak sebelum merdeka sampai sekarang tak pernahnya aman. Asal buka berita je gaduh. Asal gaduh je buka berita. Dalam masjid gaduh. Bertengkar, bergabut, berebut jawatan kuasa masjid. Nak pegang jawatan kuasa, bero pinggan mangkuk pun bergaduh. Tak apa istimewanya bero pinggan mangkuk. Orang lain berebut tanah. Orang lain berebut projek. Bangsa lain berebut kuasa. Berebut segala-gala ada yang berharga. Orang kita berebut dewan orang ramai dan masjid. Tak apa untung masjid. Orang lain berebut macam-macam. Mereka memperkasakan budaya mereka. Mereka memperkasakan tanah mereka. Mereka memperkasakan sekolah-sekolah mereka. Yang bangsa kita pula hanya berebut dewan orang ramai dengan masjid. Itu yang kerjanya. Kalau ikutkan halal lah balak ni turun. Maksiat terang-terangan. Kejadian maksiat berlaku terang-terangan. Kalau Allah tak ada rahmat bagi pada kita, hancur kita tuan-tuan. Hari ni dah ada pertubuhan persatuan gay. Jantan dengan jantan. Hari ni dah ada orang menikah laki-laki dengan laki-laki. Tak tahu bila dapat anak. Masya Allah. Seorang jadi perempuan, seorang jadi lelaki, padahal ada 2 jantan. Nikah. Ada yang menyamar jadi lelaki. Menikah. Akad nikahnya Tok Qadhi buat. 3 hari lepas menikah baru tahu. Rupa-rupanya perempuan. Anak dia perempuan, menantu pun perempuan. Udah betina dengan betina pula. Yang tu tak mengandung lagi sekali tuan-tuan. Terang-terangan hari ini kalau bukan rahmat daripada Allah. Bulan lepas saya pergi Tanah Suci, saya tengok pokok hijau dah banyak di Mekah. Hijau.
Dulu nak bagi makan unta, kena ambil rumput, naik hailak, hantar. Sekarang tak payah. Rumput dah tumbuh. Unta dah banyak makan, ngok-ngak makan. Tak payah hantar rumput dah. Saya takut tuan-tuan. Kita dah berada di penghujung zaman. Apabila tanah suci, bila tanah Arab, dah tumbuh pokok, dah tumbuh rumput, tuan-tuan. Kita kalau tak ada rahmat daripada Allah, tuan-tuan tengok sekarang negara Arab dah nak perang. Yang Ukraine apa semua tak habis lagi. Ni sekarang dengan Yaman pula, mereka nak attack Yaman pula. Yang Palestin mereka ada attack. Ni hak terbaru Yaman pula. Kalau bukan rahmat daripada Allah, tuan-tuan, apa akan jadi pada kita? Sebab tu baca banyak-banyak surah ni, ayat ni, mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada musibah. Dan yang paling takut musibah yang datang daripada ahli keluarga. Tuan-tuan dengar kan? Mak, pak dibunuh anak. Serentak dibunuh. Hari yang sama. Dia bunuh bapak dia, mak dia datang larang, mak dia pun dia tikam. Selesai masalah. Ada yang campak anak dia daripada tingkat 25. Dia stres. Hutang banyak. Gaji tak cukup. Suami tak balik. Anak menangis pula. Senang cakap, lentar je. Melambung-lambung jatuh budak, tuan-tuan. Zaman sekarang zaman anxiety. Zaman orang sembelih. Zaman orang tikam orang. Lepas dia sembelih orang, dia sembelih diri dia. Dia tak boleh nak kontrol. Terlalu banyak masalah yang dia hadapi. Maka tuan-tuan, jom kita pelihara supaya Allah Ta'ala bagi kepada kita, kita doa supaya Allah pelihara kita, keluarga kita elok, negara kita elok, masyarakat kita elok. Sebab tu nak bagi elok masyarakat di mana? Ni tempat dia. Nama dia masjid. Kalau masjid tak elok, sudah. Sunyi je masjid. Yang datang Tok Imam, pengurusi. Tok Siak, Tok Bilal. Kamu tengok aku tengok kamu. Ustaz kata nak buat kuliah ke 6 orang ni? Kita minum kopi dah Ustaz. Dah minum kopi situ, tuan-tuan. Sudah. Malah sekarang ada surau yang tak ada azan. Ada masjid yang berkunci. Dia siap tulis pula. Setiap Sabtu dan Ahad masjid ditutup kerana cuti. Masjid dibuka Isnin Jumaat. Tak ke huru-hara, tuan-tuan. Maka tuan-tuan, kita bersyukur kita ada di Malaysia, kita duduk di Negeri Sembilan, kita duduk di Felda Palung ni, tuan-tuan. Masjid kita ada lagi, imarah lagi, hidup lagi. Dan kita hari ni di Malaysia tengah kecoh dengan solat subuh macam solat Jumaat. Alhamdulillah. Ada yang datang sembahyang subuh kat Leha 3,000 orang. Pukul 2.30 pagi sudah jam jalan nak sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh, jawatan kuasa masjid buat jamuan breakfast. Lepas breakfast, bersihkan masjid. Gotong royong bersih masjid. Ada yang buat jalan-jalan, jogging satu taman. Orang bukan Islam tengok dia orang ni macam mana? Apa dia orang ni? Udah macam sembahyang Jumaat kat Leha. Masjid kita pun kena buat. Sembahyang subuh macam sembahyang Jumaat. Habis sembahyang subuh, breakfast kambing 2 ekor. Nasi biryani. Masya Allah. Agak-agak masjid kita macam mana, tuan-tuan? Tiap hari buat, lama-lama penuh masjid kita. Dan Alhamdulillah, sekarang benda tu bukan setakat pergi pada masjid. Dah pergi pada surau dah. Subuh macam Jumaat. Dengan rahmat daripada Allah, mudah-mudahan Allah pelihara negara kita. Yang kedua, apa yang kita ambil daripada kisah 110 Al-Kahfi? Minta kepada Allah supaya Allah beri kepada kita rasyada. Akak-akak di sini ada nama Rashid, suami dia. Kak nama Rashidah, suami nama Rashid. Ada yang nama Arsyad. Itu makna sama lah tu.
Ada yang nama Taman Rashidah Utama. Faham? Tak faham sudah. Di manakah menghilang? Tu Taman Rashidah nama dia tuan. Rashid maknanya apa? Cerdik. Rashid maknanya petunjuk. Rashid namanya bijak. Rashid namanya bimbingan. Maka di akhir zaman ini kita kena minta daripada Allah. Allah bagi Rashid pada kita. Irsyad pada kita. Supaya kita dapat guru yang mursyid. Yang boleh bimbing kita. Daripada apa Ustaz? Ini pembohong, ini pembohong, ini pembohong, ini pembohong. Bahayanya berita zaman sekarang. Saya tak kata saya ni pelakon, tapi berlakon juga. Besok saya berlakon di Kok Diang, Kedah. Ni habis ni saya terus pergi Kok Diang pula. Pukul 10 pagi. Saya berlakon untuk bulan Ramadan punya drama. Disiarkan pada bulan Ramadan. InsyaAllah. Penat, memang penat tuan-tuan. Tapi nak buat macam mana? Dah jadi carrier kan, pelakon. Bukan penceramah je Kak Nap. Hari ni artis pun saya juga. Penyanyi pun saya juga. Pelakon pun saya juga. Pak lawak pun saya juga. Tuan-tuan, sekarang dia ada green screen. Di belakang saya ni, kita bubuh kain, nama dia green screen. Di belakang ni, dia cuma kain warna hijau. Tetapi bila saya berlakon depan dia, seolah-olah di belakang saya ni, saya berlakon depan Kaabah. Di belakang ni, saya boleh buat macam-macam. Malah saya boleh buat duduk di bulan. Gambar di belakang tu seolah-olah saya duduk di bulan. Hari ini berhati-hati dengan berita yang kita nampak. Berita yang kita baca. Ni nampak ni, Ustaz Kazim ada di mana ni. Hari ni tuan-tuan, muka saya bercakap. Tapi saya bercakap bahasa Korea. Nama dia teknologi AI. Padahal kita tak pernah cakap Korea. Yang kita tahu Korea, sarang Yang tu saja kita tahu. Tapi bila saya bercakap bahasa Korea. Saya bercakap bahasa Arab. Saya boleh bercakap dalam bahasa Tamil. Ni teknologi sekarang. Teknologi sekarang Kak Som, orang mati boleh bercakap. Di Korea, ada satu kumpulan pop, 5 orang. Ahli seorang mati. Tinggal 4. Maka mereka pun buat konsert. 1, 2, 3, 4, 0, 5. Buat konsert. Datang cahaya daripada atas lampu. Dia suluh tempat penyanyi yang mati. Yang 04 tu. Penyanyi itu menyanyi dengan dia orang. Daripada 4 yang masih hidup, jadi 5 balik. Mereka menghidupkan orang yang mati. Penyanyi yang mati. Mereka gunakan satu teknologi 3D, 4D, 5D. Seolah-olah penyanyi yang mati tu boleh menyanyi sama dengan dia orang balik. Isteri dia menangis, mak dia menangis, anak-anak menangis. Tengok yang mati duduk menyanyi kat depan. Padahal tak ada pun. Hanya lampu membentuk cahaya 3D. 3 dimensi. Ini dia bahaya Kak Song. Kak Song tengok hari ni dia orang boleh hidupkan gambar arwah suami kita. Dia siap kelip mata lagi. Duk kepala duk lenggok-lenggok. Mak, ayah hidup mak. Duk lenggok apa. Tu bukannya hidup, teknologi. Dajjal tuan-tuan. Dia boleh bohong kita. Berhati-hati zaman sekarang. Macam-macam orang boleh buat. Teknologi hari ni dia boleh tiru suara. Dia boleh tiru muka kita. Dia boleh tiru macam-macam. Malah mereka boleh buat berita palsu. Mereka boleh buat cerita yang bukan-bukan. Tuan-tuan berapa lama dah percaya? Teknologi satelit. Mak, tu apa tu mak? Itu satelit. Satelit tu apa mama? Ni handphone kita. Handphone kita tu hantar ke satelit. Satelit main hantar balik pada orang yang kita call. Oh, dia bukannya ada wire.
Atau wire di mana? Satelit. Kita telefon satelit. Satelit telefon orang di KL yang kita call. Oh. Berpuluh tahun kena tipu. Rupa-rupanya kabel internet ada bawah laut. Ada bawah laut. Kabel telefon kita tu ada di dasar laut. Depa tanam bawah laut. Bila berlaku saja, tentera Houthi di Yaman warning dekat Israel. Kapal korang jangan lalu dekat laut kami. Lalu ya kami tembak. Mana-mana negara yang sokong Israel, korang jangan lalu kita punya selat. Ini tempat kami. Lalu je kami tembak. Amerika hentam Yaman. England hantar Yaman. Belanda datang. Australia datang. Itali datang. Nak serang dengan Yaman. Apa Yaman cakap? Kalau kau serang kami akan potong kabel bawah laut yang melalui laut kami. Kau orang takkan dapat telefon, kau orang takkan dapat internet. Diam Amerika, tuan. Ni, tu je nak ajar dia. Dalam laut dia orang tu ada kabel. Kabel dasar laut, kabel optik. Kabel inilah yang bawa telefon, yang bawa internet. Tapi kita berapa puluh tahun dia bagi tahu, satelit kata dia. Itu belum cerita lagi berpuluh tahun manusia pergi ke bulan. Neil Armstrong. Biar betul makcik. Nak ke Gunung Everest pun susah, tiba-tiba boleh ke bulan. Apa berapa ramai kita kena bohong. Sebab tu hanya dengan kebijaksanaan kita boleh tahu yang ni bohong, yang ni betul. Yang ni bohong, yang ni betul. Buat balik tuan-tuan. Berapa lama dah kita dibohong bahawa habbatus sauda itu bukan ubat, padahal Nabi Muhammad kata habbatus sauda itulah penawar. Hari ni orang cakap habbatus sauda ni kalau makan nanti darah jadi pekat, jantung rosak. Padahal itulah yang paling bagus sekali. Yang bagus dia orang ambil, dia orang bagi pada kita yang tak bagus. Kita pun makanlah benda lain yang bukan Rasulullah ajar. Dia orang makan yang Rasulullah ajar. Kismis dia orang makan, labu dia orang makan. Kita pula Allah. Sebut labu pun dah angin. Belum makan lagi. Saya apa ni nak? Saya labu maksum. Oh, angin terus. Astaghfirullahalazim. Jom tuan-tuan, kita ambil balik bimbingan daripada Nabi SAW. Supaya kita tak kena bohong di akhir zaman. Orang Islam tak habis-habis kena bohong. Jangan makan santan. Santan tu lemak. Santanlah paling bagus. Dia kata kalau nak masak, gantikan santan dengan susu. Susu pula pergi campur dengan daging. La ilaha illallah. Masak lemak cili api. Guna susu, santan masak dan daging salai. Santan tu bagus. Tu santan atas pokok tu, kelapa tu. Itulah yang paling baik. Rupa-rupanya tuan-tuan, Mak Saleh, dia ambil buah kelapa, dia parut, dia perah, dia minum macam tu je santan. Dia pun tak simpan dalam peti air, dalam kotak lah. Minum macam tu je. Itulah yang paling bagus santan. Sayang tuan-tuan, kita buang santan yang jadi. Sedangkan buah kelapa tu, Allah jadi tak ada musim. Maknanya buah dia bagus. Ada ke musim kelapa? Di Palong musim apa? Kelapa. Mana ada tuan-tuan? Dia buah tiap-tiap hari. Buah betik ni tiap-tiap hari. Buah pisang ni tiap-tiap hari. Maknanya buah-buah tu bagus. Allah tuan-tuan. Kita diberitahu minyak kelapa sawit tak bagus. Buat kempen. Kolesterol tinggi makan kelapa sawit. Padahal buah sawit lah yang bagus. Mereka ganti pula dengan minyak jagung.
Ganti dengan minyak itu, matahari lah, bulan lah, apalah. Yang tu bukan minyak yang baik untuk kesihatan. Minyak yang baik ni hak kita duk tanam di felda. Yang ni lah yang berlaku terhadap umat Islam berpuluh-puluh tahun. Sebab tu kita minta kepada Allah di akhir zaman. Allah Ta'ala bagi petunjuk kepada kita, nama dia Rasyadah. Baik, yang kedua. Apa yang kita boleh belajar daripada kisah Ashabul Kahfi? Baik. Tuan-tuan bayangkan, diorang duduk dalam gua 309 tahun. Tak makan. Tak minum. Tak mandi kat Zong. Tak bangun. Tak tukar baju. Kak Som je. Tak makan Kak Maria. Maria pula tak ni. Senang. Kan jealous pula. Kak Som je kata dia. 309 tahun. Tak payah fikir masalah. Ni abang-abang hari ni. Kalau tidur tengah ceramah ni, tak ada masalah. Maknanya tak ada masalah, tuan-tuan. Sebab tu sekarang, doktor-doktor di hospital nak menyelesaikan masalah, bagi tidur je orang. Masuk hospital, kita tidurkan awak. Terkejut orang tu, tuan-tuan. Bila tidur, tak ada masalah. Mak saya ditidurkan 2011. Tahun 2011. Ditidurkan ni bukan zaman sekarang je. Dulu-dulu dah tidur dah. Anak murid saya balik daripada umrah, batuk. Melengkung-lengkung badan batuk, terlompat-lompat batuknya. Pergi hospital, doktor tidur kan. 3 hari tidur, jaga. Sihat sampai sekarang. Mak saya pula ditidurkan seminggu lebih. Dia sakit buah pinggang. Buah pinggang tak berfungsi, jantung semua ada, doktor tidur kan. Tidur terus. 2011. Tapi orang masa tu tak viral. Doktor tidur kan ni padahal dah lama dah. Konsep ditidurkan tu dah lama dah. Tapi bila berlaku sekarang ni terlalu banyak yang mati ni. Yang tu yang orang takut tu. Tidur terus. Padahal konsep ditidur ni lama dah dibuat. Cuma yang sekarang ni yang orang agak confused ni. Masalah tidur tak bangkit-bangkit. Itu masalah. Baik, tuan-tuan yang saya hormati. Akak-akak di sini ada masalah? Ada. Saya ada masalah? Ada. Abang ada masalah? Ada. Semua orang ada masalah. Ashabul Kahfi ada tak masalah? Ada. Raja zalim. Masalah tu. Raja nak bunuh. Masalah tu. Raja suruh tukar agama. Masalah tu. Raja dah main akidah. Suruh sembah matahari. Masalah besar tu. Masalah lain tak makan, tak minum, okey, no problem. Masalah suruh tukar agama. Ini parah ni tuan-tuan. Kalau masalah diberhentikan kerja, tak apa. Kalau setakat masalah kita ni dibuang negeri, tak apa. Tapi kalau masalah kamu mesti masuk agama lain, keluar pada agama tauhid, jangan sembah Allah. Ini parah ni tuan-tuan, parah ni. Iman paling kuat, akidah paling kuat. Baik, itu cabaran mereka. Diburu, nak ditangkap, nak dibunuh dan sebagainya. Bila mereka menghadapi masalah, maka mereka duduk dalam gua. Kita istiqamah di sini, sementara kita nak tengok jalan lain. Main menguap seorang, lama-lama tidur dengan anjing, dia orang pun tidur sekali. Maka mereka pun tidur. Wa tahsabuhum aiqaza wa hum ruqud. Kalau kamu tengok mereka tidur, kamu nampak mereka tu macam jaga, padahal mereka tidur, kata Allah. Kalau kita waktu tu kita hidup, kita pergi tengok dia orang tidur, kamu tak akan nampak mereka tu tidur. Kamu nampak mereka macam jaga, padahal tidur, kata Allah.
Wa nuqallibuhum zatal yamin wa zatal shimal. Kami kalihkan badan mereka ke sebelah kanan, sekali lagi kami kalihkan badan mereka sebelah kiri. Itulah kerja mereka 300 tahun. Kalih kanan, kalih kiri, kalih kanan, kalih kiri. Wa kalbuhum basitun zira'aihi bil wasid. Anjing yang ikut mereka duduk di pintu gua. Anjing ni tengok orang duduk di pintu gua. Tak ada siapa berani tengok anjing garang ada. Tak berani masuk. Lawit tala'ta alaihim lawallaita minhum firara walamulita minhum ru'ba. Allah jaga dia orang. Kenapa yang mereka dibalikkan kanan, dibalikkan ke kiri? Supaya darah di badan mereka mengalir. Supaya badan mereka tidak melekat pada tanah. Supaya badan mereka tadi tetap segar. Walaupun mereka itu tidur, tetapi digerakkan badan mereka supaya saraf mereka berjalan, darah mereka mengalir, supaya mereka tidak reput, supaya mereka itu terus hidup dalam keadaan tidur. Maha suci Tuhan. Sebab tu akak-akak, abang-abang, walaupun kita stroke, pergerakan tangan kena buat. Nama dia fisioterapi. Walaupun kita lumpuh, kita kena pergi hidupkan. Gerakkan kaki, gerakkan tangan. Sebab ada orang bila sakit, dia malas. Dia duduk atas katil. Abang, bawa-bawa lah berjalan, abang. Oi, pergilah, belajar-belajar lah berjalan. Duduk tidur je. Barulah abang boleh sihat. Abang berjalan lah, exercise kaki. Suami jawab, kamu dah malas bela aku ke? Kalau tak suka cakap je. Aku balik-balik rumah mak aku. La ilaha illallah. Isteri suruh exercise. Exercise itu untuk awak. Dalam kisah Ashabul Kahfi, Allah mengeksersaikan mereka. Kejap ke kanan, kejap ke kiri, bergolek sana, bergolek sini. Lama-lama selama 309 tahun, badan mereka tak sakit, tak ada apa-apa pun. Sebab mereka tidur dalam keadaan masih lagi menggerakkan badan mereka. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, mungkin lepas sembahyang subuh setiap hari Sabtu Ahad, di masjid kita ni, buat senam aerobik. Tu imam kepala dia. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Kena buat lah. Panggil anak kita yang sekolah menengah tadi, apa nama dia. Suruh dia jadi leader kita situ. Buat ramai-ramai. Bila panggil dia jadi ketua, Usop, kamu ajar pakcik-pakcik semua, kita exercise sikit. Kamu kan atlet kat sekolah kamu. Bila kita lantik dia mengajar kita, di sekolah dia ada kawan 80 orang. Dia bagi tahu kawan dia, besok pagi pukul 6.30 pagi lepas subuh, aku akan buat senam aerobik dengan geng masjid. Guys, jomlah join. Guys, kata dia. Akhirnya tuan-tuan, 80 anak muda akan datang join dia. Sebab kepala dia anak muda. Lama-lama penuh masjid kita sembahyang subuh. Kita sekarang tak ada senam. Dulu cok kelapa sawit boleh gagah lah. Sekarang nak cok apa lagi? Kita buat pergerakan sikit. Tai chi pun jadilah. Slow je tai chi. Tai chi pun tai chi lah makcik. Supaya bergerak badan. Jadi kalau kita nak libatkan anak-anak muda, Masya Allah. Senang je tuan-tuan. Hari Sabtu Ahad, kita buat merentas desa. Lepas sembahyang subuh, pakai tracksuit ke pengurusi masjid. Tok Imam, anak-anak muda di belakang jalan, jogging. Habis di masjid, bagi makan breakfast percuma. Mesti budak-budak tu tanya, pakcik, besok ada lagi tak? Lusa ada lagi tak? Lama-lama tuan-tuan, seluruh Felda datang ke palung kita ni. Sebab apa? Sebab setiap hari Sabtu Ahad, kita akan buat merentas desa. Ni, hanya bergantung kepada pemikiran tuan-tuan. Sebab Saidina Umar kata,
didiklah anak kamu mengikut zaman mereka. Bukan style kita. Kita hidup di zaman kita. Anak-anak kita akan hidup di zaman dia. Ustaz, saya buat kuliah. Budak-budak tak datang lah Ustaz. Yang kuliah tu zaman kita. Kalau kita duk bawa zaman kita tahun 70, tahun 60, mereka pun tengok. Nak bawa mereka adalah di zaman mereka sekarang. Apa dia? Zaman mereka suka tengok yang luas. Pemandangan yang luas. Maka kita buat. Baik, besok kita akan buat merentas desa selepas subuh. Berkumpul jam 5 pagi. Semayang subuh pukul 6.20. Habis semayang kita pusing kampung. Sambil pusing panggil budak tingkatan 5 berzikir. Subhanallah. Maha suci Allah. Alhamdulillah. Satu felda keluar. Buka tingkap. Tengok. Yang sidai kain tengok. Budak yang tak mandi duduk depan pintu tengok apa hal ni. Besok dia pun join sekali. Pendidikan kita sekarang, kita kena buat apa yang budak suka. Sebab tu tuan-tuan, saya hari ini bukan setakat ceramah di masjid. Saya ceramah dalam TikTok. Kalau kita ceramah di TikTok, yang duk tengok ceramah saya sampai 200,000, 300,000 orang. Saya datang ceramah dengan tuan-tuan 100 orang je. Tapi kalau dalam TikTok, 250,000 tu biasa tuan-tuan. Duk ada live sampai 10,000 orang. Duk tengok, total view dia boleh pergi sampai 200,000 sampai 250,000. Setiap kali kuliah. Bayangkan tuan-tuan hari ini penangan media sosial. Maka kita kena kuasai media ini supaya dakwah berjalan. Yang penting dakwah berjalan. Tuan-tuan yang saya muliakan. Di dalam yang kedua, dalam kisah Ashabul Kahfi, mereka ada masalah. Tetapi siapa yang menyelesaikan masalah mereka? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila engkau jaga Allah, Allah jaga engkau. Masalah engkau settle. Ihfazillah yahfazka. Engkau jaga Allah, Allah jaga engkau. 309 tahun engkau tak payah makan. Engkau duduk sini. Allah yang kenyangkan engkau. Settle masalah makan. 309 tahun engkau tak payah minum. Engkau duduk dalam gua ni, minum kau, aku bagi hilang dahaga. 309 tahun engkau tak payah mandi. Allah segarkan badan kau. 309 tahun tak payah bayar sewa tanah. Tak payah bayar duit tanah, cukai tanah, hasil tanah, tak payah. Engkau tidur 309 tahun, settle masalah kau. Kau tak payah fikir masalah isteri kau tak payah fikir masalah anak kau tak payah fikir raja yang zalim, kau tak payah fikir jiran yang jahat, kau tak payah fikir traffic light, kau tak payah fikir masalah macam-macam, traffic jam lah apa, tak payah fikir. 309 tahun, kau betul-betul rehat. Itulah Allah jaga. Pelik tak tuan-tuan? Kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah settle masalah kita. Dalil Ashabul Kahfi. Bila tidur, tak payah fikir masalah. Bayangkan tuan-tuan, macam-macam cara Allah mudahkan urusan kita. Tuan-tuan saja yang duk anggap masalah kita besar. Besarnya masalah aku. Ya Allah, kenapa kau datangkan masalah ni pada aku? Ya Allah. Apa masalah makcik? Suami makcik menikah lain. La ilaha illallah. Besar benar ke menikah lain tu? Berapa lama dah dia menikah lain? Dah 10 tahun Ustaz. Sekarang baru makcik tahu. Selama 10 tahun dia dah kahwin baru. Ada dia tak balik. Tiap-tiap malam dia balik Ustaz. Dia kahwin lain, nafkah dia bagi. Tak pernah kurang Ustaz. Cukup Ustaz. Makcik pergi haji tahun lepas, dia yang bawa Ustaz. Gelang mas sampai ke siku, dia yang beli Ustaz. Ni makcik nak naik kapal bulan 2 dengan Ustaz, dia yang bayar Ustaz. Itu apa masalah dia menikah dua?
Masalah apa? Apa masalah makcik? Cuba khabar. Masalah makcik penyakit. Minta pada Allah. Settle. Tuan-tuan tengok tu kan. Tu gambar saya kat belakang. Ada sahabat ni. Orang Melaka ni. Mana saya pergi ceramah, dia ada datang tuan-tuan ni. Bawa kopi ala Kazim tu. Okey. Saya kopi ala Kazim ni tuan-tuan. Dari mana datang timbul? Saya kan dulu kena sakit kulit. Satu Malaysia kecoh. Kulit saya ni jadi macam katak puru. Orang panggil penyakit katak puru. Muka saya ni habis berdarah ni. Luka. Tangan-tangan saya ni macam kena toreh dengan pisau. Badan saya ni luka. Bila saya nak ceramah, darah meleleh keluar. Tuan-tuan ingat lagi saya buat ceramah, saya pakai topeng misi rumput. Saya pakai topeng Zoro. Saya pakai bedak sejuk supaya darah tak keluar. Saya kena penyakit itu tepat setahun. Setahun tepat. Oktober 21 sampai Oktober 22. Tepat saya kena tuan-tuan sakit. Setahun. 15 doktor ambil kes saya. Macam-macam ujian saya buat. Saya kena ambil kuku, kena ambil kulit, kena ambil rambut, kena ambil darah. Doktor ambil daging saya. Nak tengok punca apa penyakit saya jadi macam ni. Lama-lama doktor kata saya tidak ada penyakit. Ujian klinikal, ujian makmal sebut saya tidak ada penyakit. Negatif penyakit. Saya kata pada doktor, okey, saya akan buat rawatan yang lain pula. Terima kasih semua doktor. Saya mula buat rawatan lain. Tak, Allah izinkan. Ada orang datang ke rumah saya, berubat saya. Bila berubat, dia pula sakit. Ada yang berubat saya, dia pula masuk ICU. Maka saya pun tuan-tuan, tiap-tiap malam saya mengadu pada Allah. Saya ambil doa daripada Al-Quran, kisah Nabi Ayub. Anni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku ni diuji dengan penyakit, ya Allah. Engkaulah Tuhan yang maha pemurah, lagi maha mengasihani. Kasihanlah pada aku, ya Allah. Tiap-tiap malam, doa. Mai satu malam, saya dapat alamat, saya dapat ilham, saya dapat mimpi. Lalu saya pun beli tiket kapal terbang. Saya pergi ke tempat yang saya nampak dalam mimpi saya tu. Saya duduk di tempat tu 3 hari. Selepas 3 hari, kulit saya kering. Tidak ada lagi luka. Tidak ada lagi apa-apa yang menakutkan. Dalam tempoh 3 hari saya buat perubatan. Alhamdulillah dengan izin Allah tuan-tuan. Sampai sekarang. Tuan-tuan tengok muka saya flawless balik. Kan? Tuan-tuan tengok balik muka saya, kulit saya tinggal parut sikit-sikit dah. Begitu mudah Allah settlekan. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita jadi sesuatu masalah, kita bergantung dengan Allah. Allah settle masalah kita. Dalilnya kisah Ashabul Kahfi. Duit tak ada, tidur selesai masalah. Raja zalim, tidur selesai masalah. Makan susah, tidur selesai masalah. 300 tahun tak payah masak. Bayangkan Kak Nak. 300 tahun malas basuh kain, tidur Kak Nak. Ini orang perempuan tak habis-habis dengan kain ni. Letih usah air. Macam-macam jenis sabun dah. Tak hilang juga ni kesan kotoran yang degil ni. Gunakanlah fak berbuku. Allah, akak-akak, oh kita ni mana pernah selesai dengan kain. Pagi besok basuh kain.
Pukul 9 sidai kain. Kedua petang angkat. Lepas asar lipat. Lepas maghrib setrika. Mai tengah malam buka pula kain. Kejap buka, kejap tutup. Yang mana faham, faham. Tak faham, sudah tuan. Asyik kain. Tak habis-habis tuan ni. Tidur 309 tahun tak payah basuh kain. Kak leha tak habis-habis basuh pinggan. Masalah betul. Tak habis-habis dengan masalah jiran. Tuan-tuan bayangkan. Allah selesaikan mereka dengan cukup simple. Engkau orang tidur. Kau tak ada masalah. Nanti orang datang dari pintu gua. Tak ada siapa yang teringin masuk rumah kau. Tak ada siapa yang teringin masuk dalam gua kau. Mereka takkan teringin nak masuk. Dia mau tengok anjing pun dia mau takut dah. Allah jaga harta kita. Sebab itu akak-akak. Sekarang duk kecoh kan macam-macam. Ada yang bunyi ketukkan pintu pula. Sudah datang ke sini ke? Belum? Belum. Macam nak datang je. Bunyi belum tu. Allah. Macam-macam lah. Dulu di Teluk Intan dia lari pegang datuk. Dah lari ke sini pula Intan ni. Raja Menor berjalan pun. Allahu Akbar tuan-tuan. Kita minta Allah pelihara kita. Macam mana cara dia ustaz? Jadilah ashabul kahfi. Apa dia ustaz? Kami nak lari dalam gua ke? Tak. Apa makna dalam gua? Cuba tuan-tuan masuk dalam gua. Menatang ni dapat line tak? Tak. Nak dapat ni tak ada tuan-tuan. Dalam gua tu apa? Tak bercampur dengan apa-apa. Sebab tu tuan-tuan tengoklah. Kalau nak selamat, orang akan duduk dalam gua. Nabi Muhammad nak selamatkan mata baginda daripada melihat orang yang duduk bertelanjang depan Kaabah, yang bertawaf depan Kaabah, bersiul depan Kaabah, bertepuk tangan depan Kaabah. Orang kafir Quraisy, musyrik. Mereka keliling Kaabah tapi telanjang. Nabi kata aku tak boleh tengok, tak boleh. Nabi pergi mana? Nabi duduk di Gua Hira. Nabi duduk Gua Hira. Nabi Muhammad nak pergi ke Madinah. Orang kafir Quraisy cari Rasulullah. Dapat Nabi dengan sedina pancung saya. Akhirnya duduk dalam ghar yang kecil tadi. Sarang labah-labah depan dia. Sampai sekarang tuan-tuan. Yang dia orang jumpa Saddam Hussein di mana? Dalam gua. Yang nak selamat dalam gua. Sebab itu di akhir zaman ni kita pun kena duduk dalam gua. Ustaz ni gila ni. Rumah elok-elok pergi duduk dalam gua. Tak. Gua maknanya tuan-tuan bukan kita duduk dalam gua cari gua tempurung. Pergi Gopeng tu cari gua tempurung. Tadi Abang Haji kata selamat datang ke Poland. Amboi. Palung dia jadi Poland. Saya kata di Perak pun ada. Botol jadi Boston. Gopeng jadi Copenhagen. Allah. Kita tak payah pergi gua. Tapi cuba kita letakkan diri kita duduk dalam gua. Akak-akak, abang-abang selamatlah sekarang. Pakcik ada media sosial? Tak ada. Saya apa pun tak ada ustaz. Saya ada telefon bodoh. Anak saya call anak saya buat WhatsApp, saya pun buat WhatsApp. Saya apa pun tak ada ustaz. Pakcik selamat daripada dosa. Berapa ramai pagi-pagi kita tuan-tuan duk tengok gambar tak elok dalam TT. Duk tengok video tak elok dalam YouTube. Duk komen benda yang bukan-bukan dalam handphone kita. Duk share benda yang tak pasti. Duk tengok benda yang bukan-bukan. Abang-abang, Allah jaga mata abang. Allah jaga telinga abang. Allah jaga tangan abang. Abang tak menaip benda-benda yang jahat. Abang tak tengok benda yang jahat. Abang tak baca benda jahat. Itulah gua nama dia. Sekarang ni tuan-tuan, benda ni dah mengambil alih daripada Quran. Anak muda kita suka benda ni lebih pada Quran. Benda ni mereka lebih tengok daripada tengok muka kita mak bapak. Benda yang kita duk baca ni, mereka lebih sayang daripada kita. Sebab tu kalau kita ambil handphone dia orang sanggup bunuh diri. Dia orang tidur pegang handphone, tangan kita pun dia orang tak pegang lah.
Anak kita pegang handphone sambil tidur. Tangan kita pun dia tak. Waktu dia kecil dulu, kita masukkan jari kita celah jari-jari anak cucu kita yang comel tu. Jari halus ya, kita pun tak pegang situ. Cucu kita, anak kita pun pegang jari kita. Seronok kita. Sekarang berapa banyak anak-anak umur 18, umur 20 pergi buat macam tu kat mak dah. Ya, dia duduk genggam sampai masuk dalam tandas tu, smartphone dia. Waktu makan nasi pun tak tengok muka mak lah. Dia tengok handphone dia. Yang mak pula masak nasi pun bukan tengok muka anak, tengok muka pun. Hari ni masak nasi goreng je. Nampak tuan? Duk buat live masak nasi goreng Cina. Allah, tuan-tuan, itulah yang menjadikan kita renggang. Dan hari ni teknologi kita buat ceramah hari ni. Senang ustaz, kami buat ceramah, buat live. Jadi orang boleh tengok di rumah live. Saya kata tu sebab orang tak datang, dia boleh tengok di rumah. Haji Dollah tak datang, Haji Mat tak datang, Kak Sum tak datang. Tak ke masjid ke malam dia ceramah Ustaz Kazim? Dia orang ada live. Begini di rumah tuan-tuan tengok ni. Dia dah ambil alih kita lah. Sampai kitab pun tak dibaca, apa pun tak dibaca lah. Tuan-tuan, cuba kita tengok macam mana Allah jaga Ashabul Kahfi. Bila mereka itu beriman kepada Allah, Allah jaga mereka. Settle masalah. Sebab itu, kita di sini semua ada masalah. Jom kita jadi orang yang jaga iman. Macam Ashabul Kahfi. Akhirnya Allah jaga. Allah jaga anak. Allah jaga isteri kita. Allah jaga suami kita. Allah jaga negeri kita. Cara dia apa ustaz? Cara dia macam Ashabul Kahfi. Jaga Allah, Allah jaga kita. Di mana Allah nak jaga kita ustaz? Macam mana Allah nak jaga kita ustaz? Macam mana kita nak jaga ustaz? Nombor satu, saya kata tadi awal-awal, masjid. Nabi kata apa? Man shalla subha fahuwa fi zimmatillah. Siapa-siapa yang sembahyang subuh berjamaah, Allah Ta'ala akan jaga dia. Tuan-tuan, Nabi sebut, siapa yang sembahyang subuh, Allah jaga dia. Jadi semalam, pagi tadi, kita tak sembahyang subuh, takutlah Allah tak jaga engkau. Kalau Allah jaga engkau, engkau naik kereta insya-Allah, engkau tidur malam insya-Allah, orang nak ketuk rumah pun insya-Allah tak ada. Allah jaga rumah engkau. Itu jalan penyelesaian dia. Nak Allah jaga masjid kita ni, kita imarahkan. Kita daripada 14, daripada 15, daripada 16, ni karya kita. Maka kita imarahkan keberkatan dia. Sampai 3 felda ni Allah Ta'ala turunkan barakah. Allah jaga melalui sembahyang subuh kita. Yang kedua, di mana yang Allah jaga kita? Bila adanya malaikat-malaikat rahmat mendatangi kita, menyinggah tempat kita. Bagaimana malaikat rahmat singgah tempat kita ustaz? Tuan-tuan, ada sejenis malaikat yang kerja dia berjalan dalam dunia ni duk terbang. Yang dia duk cari ialah di mana tempat orang mendengar ayat-ayat Allah, mendengar hadis-hadis Nabi, dan dia akan singgah di situ. Di mana ustaz? Di mana ada pengajian, di mana ada majlis ilmu. Maka dia pun datang memayungi orang yang datang ni. Tuan-tuan kena ingat, yang payung kita ni bukan kemah ni. Malaikat rahmat, dan dia mendoakan kita. Ya Allah, si Polan ni datang, Kak Sum datang, Kak Gayah datang, Kak Tipah tertipu pun datang. Ya Allah, ampunkanlah dosa mereka ya Allah. Berikanlah rahmat pada mereka ya Allah. Turunkanlah barakah pada tempat mereka ya Allah. Ni nombor 2, nama dia majlis-majlis ilmu. Yang ketiga, bagaimana kita nak supaya Allah Ta'ala menjaga kita? Salah satunya tuan-tuan, kita menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengamalkan, mencintai, menghidupkan
apa-apa jua perkara yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak ayat dalam Quran Allah Taala sebut kisah bagaimana orang-orang kafir Quraisy duduk di Mekah lawan Nabi Muhammad, sembah berhala. Di sekeliling Kaabah tu berhala banyak. Nabi Muhammad ada, tapi mereka tolak Nabi Muhammad. Mereka nak bunuh Nabi Muhammad. Mana ada Allah Ta'ala turunkan bala pada mereka? Ada Allah hancurkan Mekah? Ada Allah bagi gempa bumi kat Mekah? Tak. Pasal apa? Kerana di tengah-tengah mereka ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau negeri lain tuan-tuan lawan Allah, gempa dia bagi, banjir dia bagi, gunung berapi dia bagi. Tapi mereka nak bunuh Nabi Muhammad. Mereka sembah berhala. Tak ada pula kita dengar tuan-tuan musibah datang di Mekah. Jawapan dia apa? Sebab di tengah-tengah mereka adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah tak turunkan bala pada mereka. Berkatnya Rasulullah. Bayangkan sekarang Nabi sudah tidak ada. Tetapi yang Nabi tinggalkan pada kita ialah ajaran, amalan, sunnah. Kalau kita boleh buat, insya-Allah Allah pelihara kita. Jom tuan-tuan, kita minta kepada Allah jaga kita dengan cara apa? Mengamalkan ajaran Nabi. Daripada sekecil-kecil perkara sampai yang paling besar. Yang paling kecil itu apa? Pada diri kita. Potong kuku pun ikut cara Rasulullah. Ada 10 jari. Jari mana dulu nak dipotong? Kita belajar daripada Rasulullah. Ada baju. Mana dulu nak pakai? Tangan kanan masuk ke tangan kiri masuk? Kita ada kain. Kita ada seluar. Nak pakai seluar tu berdiri ke sambil pakai seluar tu duduk? Kita ikut cara Rasulullah. Sampai pakai baju pun. Nak makan, ikut cara Rasulullah. Apa yang Nabi suka, apa yang Nabi tak suka, kita ikut cara Nabi Muhammad. InsyaAllah. Saya minta pada tuan-tuan satu je. Nah, kalau tuan-tuan nak sihat, Kak Leha sini ada kanser. Ada kena kanser. Macam-macam buat. Saya dah tunjuk dalam buku saya, ubat kanser. Yang paling bagus, Kak Som, stopkan baja kepada kanser. Apa baja kepada kanser? Bajanya ialah gula putih. Gula putih. Jangan bagi makan gula. Orang sakit kanser, orang pening kepala, orang migrain, orang tak habis-habis sakit kepala. Jawapan dia ialah stop gula. Ini kita kanser, susu setengah gelas. Aiskrim 4 tong dimakannya. Kemudian mengadu kanser. Buat tuan-tuan. Sebab tu saya kata tadi, bila saya sakit tu, saya kata kenapa saya tak ubat dengan benda-benda yang alami di sekeliling kita. Tu yang saya buat. Apa nama kopi Pria Kata. Susu yang bagus apa? Saya ambil susu kambing. Jadikan ubat. Penawar. Tak boleh sebut ubat, salah pula. Kita sebut minuman, suplemen. Jom tuan-tuan, kita buat satu benda. Daripada makanan, pakaian, cara hidup, semuanya macam Rasulullah. Rasulullah mana ada gaduh-gaduh? Rasulullah mana ada pecah belah? Rasulullah ni sakit ziarah, mati razi ziarah. Mana ada Nabi Muhammad ni tuan-tuan? Dia pilih-pilih orang, melaikan orang munafik. Nabi Muhammad dengan semua orang dia baik, dia tak ada gaduh-gaduh. Jom, bila kita amalkan cara hidup Nabi, insya-Allah Allah Ta'ala akan pelihara kita. Jadi kesimpulan ceramah kita pada malam ni, nak selesai masalah, kita jadi ashabul kahfi. Apa dia? Jaga iman, jaga akidah. Bagaimana nak jaga benda-benda tadi? Saya dah sebut apa peranan masjid dan bagaimana kita nak tarik anak-anak muda untuk ke masjid.
dan jagalah perpaduan kasih sayang. Saya tutup ceramah saya pada malam ni, saya nak bagi tuan-tuan satu petua je. Tak nak ikut-ikut. Nak ikut-ikut, tak ikut sudah. Saya ni hidup dengan petua. Tak ada hadis pun, tapi saya hidup dengan petua. Kita ada anak yang duk lalu lalang ni. Kan? Anak tadi 8 tahun, 10 tahun, lagi 12, lagi 2 tahun cukup umur. Sekarang darjah 6. Hari ni anak laki-laki darjah 6, bulu ketiak keluar. Jangan cakap dia belum cukup umur ustaz, baru 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun. Cuba tengok bulu ketiak dah. Dah tumbuh ke belum? Cuba tengok tang lain pula. Ada tak tumbuh? Kita ni faham belum 15, belum cukup umur. Walaupun dia darjah 6, tengok silat-silat anak laki-laki kita dah ada bulu ketiak lah. Apa tanda tumbuh bulu ketiak? Jaga. Baik. Saya bagi petua satu je. Ni nama dia labu kundur. Ni labu kundur. Okey. Mana labu kundur Ustaz tu air mineral. Contoh. Tuan-tuan pergi ke kedai, beli labu kundur, atas dia tangkai. Atas ke tangkai. Di sekeliling tangkai tu ada apa? Kalau tuan-tuan perhati labu, ada apa? Ada debu. Debu dia tak? Yang warna putih tu. Debu tu lah. Tuan-tuan ambil sapu debu tu, bubuh pada ketiak anak tuan-tuan yang belum cukup umur. Sapu di ketiak ni. Tiap hari ke seminggu 3 kali ke sapu. Kalau tak nak bagi budak tu tumbuh bulu ketiak, kalau tak nak bagi lebat bulu ketiak dia, tak busuk ketiak dia. Nanti bila dia akil balik, tuan-tuan tengok dah, ada anak-anak muda 14 tahun bila angkat takbir, dia tangkap kepala. Tuan-tuan pernah dengar tak budak-budak umur 18 tahun ketiak bau perit? Jadi petua dia apa? Debu daripada debu labu kundur. Ustaz buat ke? Sebab saya buat, saya beritahu. Saya bukan ada bulu ketiak. Sungguhan. Tuan-tuan nak tengok bulu ketiak saya 2 jengkai, tobat lahum tak ada. Sebab mak saya waktu saya darjah 4, darjah 5, darjah 6 tu, itu dia buat. Supaya bulu ketiak tak tumbuh, badan tak bau busuk, ketiak tak ada busuk. Masya Allah tuan-tuan. Hebatnya Allah Ta'ala bagi. Jadi saya bagi petua malam ni, yang tu saja. Nak amal-amal, tak amal sudah. Abang-abang tak payah amal lah, dah terlebih bulu lah, duduk dia. Ni hak cerita ni pada cucu kita, pada anak kita hak belum cukup umur. Boleh faham no? Baik, terima kasih pada tuan pengurusi masjid. InsyaAllah, mudah-mudahan kita dapat menghidupkan majlis ilmu, hidupkan, imarahkan dengan semayang berjamaah, dan tambahkan lagi ilmu kita dengan guru-guru kita, takmir kita, dan yang paling penting ialah jom kita hidupkan subuh. Mudah-mudahan Allah pelihara kampung kita, keluarga kita, dan diri kita. Jadi tuan-tuan, insyaAllah, saya ulang balik ayat yang saya baca, yang menyebabkan saya dapat satu benda yang cukup besar. Tuan-tuan ikut saya baca. Anni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Baca doa ni, insya-Allah mengadu pada Allah, Allah bagi jalan keluar insya-Allah. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.